Kamu semua benar-benar terlepas pandang tentang kehebatan di sebalik perjanjian rundingan Iran yang mungkin akan berjaya atau tidak dalam beberapa hari akan datang. Walaupun jika ia tidak berjaya, kita sedang menyaksikan perubahan strategi yang tiada siapa jangka. Sejak beberapa hari lalu, naratif yang terbentuk di kebanyakan media adalah agak konsisten. Trump telah dipermainkan. Bekas pegawai yang menyokong perang ini kini secara terbuka mengatakan segala yang dicapai dalam Operation Epic Fury adalah sia-sia, bahawa perjanjian yang sedang dibincangkan itu lemah dan Iran keluar daripada situasi ini dengan lebih kuat berbanding ketika mereka mula-mula terlibat. Dan sejujurnya, melihat kepada apa yang telah dilaporkan di permukaan, hujah itu memang ada asasnya. Republik Islam itu masih bertahan. Peluru berpandu balistik Iran, puluhan ribu jumlahnya. Dan ada yang terbukti semasa perang ini mampu sampai ke sasaran di Eropa Barat, tidak termasuk dalam sebarang rundingan yang sedang berlaku sekarang. Uranium yang diperkaya itu ditangguhkan ke dalam tempoh 60 hari, yang mana Iran sudah pun secara terbuka memberi isyarat bahawa mereka tidak berniat untuk mematuhinya. Aset Iran yang dibukukan bernilai berbilion berkemungkinan akan dinyah beku, yang memberikan kelegaan kewangan besar kepada rejim itu tepat pada saat mereka mula menghadapi tekanan dalaman yang serius. Dan apabila gencatan senjata diumumkan, institusi negara Iran sendiri mengisytiharkan kemenangan bersejarah yang biasanya bukan sesuatu yang dilakukan oleh musuh anda apabila mereka telah dikalahkan. Jadi, para pengkritik bukan mereka-reka Twitter dan sebahagian daripada perjanjian ini memang lemah. Tetapi mereka benar-benar terlepas pandang gambaran yang lebih besar kerana, sekali lagi, permainan catur berlapis-lapis sedang dimainkan oleh ahli politik kita dan kita masih lagi belajar peraturannya. Selamat datang ke Mirocation JNS TV. Mari kita teruskan. Mari kita mulakan dengan satu panggilan telefon yang sebenarnya tiada siapa antara kita yang benar-benar faham. Kita semua masih ingat pada bulan April apabila Trump pertama kali menetapkan tarikh akhir dan Iran tidak mematuhi apa-apa pun. Operasi ketenteraan itu telah diberi kebenaran sepenuhnya. Kami menunggu serangan itu dan kemudian Arab Saudi, Qatar dan UAE menghubungi Trump dengan message yang sama, beri peluang kepada rundingan. Kerana jika anda menyerang Iran lagi, kami semua akan menanggung akibat daripada tindakan balas Iran dan kami memang tidak mampu menanggungnya sekarang. Trump secara mengejutkan menarik diri. Pada masa itu, ia kelihatan agak tidak berbahaya. Tetapi kemudian datang panggilan kedua pada bulan Mei apabila serangan yang lebih besar telah diluluskan dan dijadualkan untuk hari berikutnya. Dan kali ini, ia adalah Ketua Tentera dan Perdana Menteri Pakistan yang menghubungi. Diikuti segera oleh pemimpin-pemimpin Teluk yang sama menyampaikan mesej yang sama dengan nada mendesak yang sama. Trump menarik diri sekali lagi. Ia agak pelik. Sekarang, anda mungkin menganggap bahawa wang negara-negara ini yang membuka jalan untuk mereka. Tetapi sekali lagi, kita semua terlepas apa yang sebenarnya Trump lakukan. Tetapi sebelum kita sampai ke situ, mari kita cuba fahami apa yang Iran fikir ia lakukan apabila ia menyasarkan negara-negara Teluk sepanjang perang ini. Kerana ia kelihatan seperti keputusan Iran yang pelik untuk memberi tumpuan begitu berat kepada negara-negara yang sebenarnya tidak terlibat langsung dalam peningkatan ketegangan oleh AS dan Israel. Jadi, apakah logiknya? Sebenarnya, Iran tahu bahawa Arab Saudi, Qatar dan UAE terlalu terdedah dari segi ekonomi dan terlalu lemah dari segi politik untuk bertindak balas secara ketenteraan sendiri. Ia merosakkan industri pelancongan mereka dan menjejaskan sektor minyak mereka yang sangat menyakitkan. Jadi perkiraannya adalah untuk menyerang mereka dengan cukup kuat dan menakutkan mereka supaya mereka akan mendesak Amerika untuk menghentikan pengeboman bagi pihak Iran. Menggunakan negara-negara Teluk sebagai penampan antara Tehran dan Washington. Sebenarnya, ia adalah satu strategi yang padu dan ia berjaya 2 kali, tepat seperti yang dirancang oleh Iran. Tetapi, adakah ini kemenangan yang disangka oleh orang Iran? Tidak, kerana tanpa mereka sedari, mereka sebenarnya menguntungkan Trump kerana inilah perkara yang Iran tidak ambil kira. Setiap kali pemimpin-pemimpin Teluk itu menghubungi Trump untuk memintanya supaya menahan diri, mereka sebenarnya menunjukkan betapa terdesaknya keadaan mereka. Memberitahu dia dengan cara yang paling jelas apa yang mereka perlukan daripadanya dan betapa terdesaknya mereka memerlukannya. Loji penapisan Ras Tanura di Arab Saudi, salah satu fasiliti pemprosesan minyak terbesar di dunia, telah dibom. Kerajaan itu mencatatkan defisit suku pertama sebanyak 33,5 bilion. Ekonomi mereka berada dalam masalah serius dan bandar-bandar mereka berada dalam keadaan berjaga-jaga terhadap serangan peluru berpandu. Dan kedudukan berkecuali yang diuruskan oleh negara-negara ini selama beberapa dekad telah runtuh sepenuhnya akibat serangan berterusan dari Iran. Apabila negara-negara Teluk memberi tekanan kepada Trump, mereka sebenarnya memberikan beliau kelebihan. Kerana jika anda faham bagaimana Trump berunding, anda tahu bahawa hutang budi ini sangat penting baginya.
Dan mereka memberikannya kepada beliau. Apabila pada hari Ahad 25 Mei, Trump memuat naik di Truth Social bahawa perjanjian Iran telah sebahagian besarnya dirundingkan, tersembunyi dalam pengumuman itu adalah sesuatu yang hampir sepenuhnya gagal dijelaskan oleh media barat kepada penonton mereka. Ketepikan dahulu hakikat bahawa setakat ini, perjanjian ini masih jauh daripada dimuktamadkan, yang sebenarnya tidak mengejutkan. Tetapi butiran perjanjian ini mengelirukan dan mengejutkan ramai orang dan ia sangat penting untuk difahami. Beliau mengisytiharkan bahawa adalah wajib bagi mana-mana negara yang terlibat dalam rangka kerja perjanjian itu, dan saya maksudkan Arab Saudi, Qatar, Pakistan, Turki, Mesir, Jordan dan Bahrain, mesti secara serentak menandatangani perjanjian Abraham, iaitu rangka kerja normalisasi dan keamanan antara Israel dan dunia Arab. Itu akan kami jelaskan dengan lebih terperinci sebentar lagi. Dan kemudian, dalam apa yang mungkin merupakan kenyataan diplomatik paling berani dalam beberapa dekad, beliau menjemput Iran sendiri untuk menyertai dengan mengatakan bahawa adalah satu penghormatan untuk mempunyai Iran sebagai sebahagian daripada apa yang beliau panggil sebagai gabungan dunia yang tiada tandingan. Dan itulah yang menjadi tumpuan semua orang. Betapa tidak warasnya Donald Trump sekali lagi. Iran dalam perjanjian Abraham. Maksud saya, Republik Islam yang telah menyerukan matilah Israel sejak tahun 1979. Seluruh identiti dasar luar negaranya dibina atas pendirian bahawa Israel tidak berhak untuk wujud. Dijemput untuk menandatangani kerangka damai dengan Israel. Sebagai harga untuk menamatkan perang, Republik Islam sangat memerlukan untuk menghentikannya. Jelas sekali, beliau sedang bercakap kepada rakyat Iran. Sekali lagi memberi insentif kepada mereka untuk menggulingkan Republik dan membebaskan diri mereka, yang akhirnya akan berakhir dengan perjanjian bersama Israel. Tetapi keberanian permintaan ini nampaknya benar-benar membuat wakil-wakil negara tersebut terkejut sehingga terdiam apabila beliau menuntut perkara ini daripada mereka. Maksud saya, bolehkah Anda bayangkan panggilan telepon itu? Perjanjian damai dengan Israel sebagai pertukaran untuk damai dengan Iran? Sekarang mari kita jelaskan sesuatu. Turki tidak akan menandatangani, dan Iran di bawah Republik Islam juga tidak akan menandatangani. Dan kami rasa Trump tahu perkara ini dengan sangat jelas. Meminta sebanyak mungkin pada permulaan rundingan adalah cara untuk memastikan apa yang akhirnya anda dapat kelihatan seperti kompromi yang munasabah, bukannya perubahan besar yang sebenarnya berlaku. Dia bukan menyasarkan negara-negara itu, tetapi sebenarnya Arab Saudi, Pakistan, dan mungkin Qatar. Dan kenapa perkara ini sangat penting? Baiklah, untuk menjelaskan perkara itu, kita perlu faham apa sebenarnya perjanjian Abraham. Pada September 2020 di halaman Rumah Putih, Emiria Arab Bersatu dan Bahrain menandatangani perjanjian normalisasi sepenuhnya dengan Israel. Maghribi dan Sudan turut serta, dan keseluruhan perjanjian itu dinamakan Perjanjian Abraham, sempena nenek moyang kita yang dikongsi dalam tradisi Yahudi, Kristian dan Islam. Kepentingan perkara ini sangat besar kerana pendirian dunia Arab selama 75 tahun sejak penubuhan Israel pada tahun 1948 adalah konsisten. Tiada negara Arab yang akan mengiktiraf Israel, sekurang-kurangnya sehingga wujudnya sebuah negara Palestin terlebih dahulu. Kita ingat bahawa Mesir telah memecahkan tradisi itu pada tahun 1979 dan itu merupakan satu perkara yang besar. Jordan pula melakukannya pada tahun 1994, tetapi selepas itu tiada negara lain yang menyertai selama 26 tahun lagi. Ia kelihatan seperti perkara yang diterima umum. Dan kemudian, perjanjian Abraham telah memecahkan keseluruhan logik yang mengekalkan pendirian itu kerana negara-negara ini melihat keadaan semasa mereka dan memutuskan bahawa masalah strategik sebenar mereka bukanlah Israel. Masalah itu ialah Iran. Dan Israel pula merupakan negara yang paling komited untuk menghadapi ancaman yang sama yang mereka sendiri secara diam-diam sangat terdesak untuk bendung. Apa yang berlaku selepas itu sangatlah signifikan. Perdagangan antara Israel dan UAE meningkat daripada hampir sifar kepada $4 bilion setahun dalam tempoh 5 tahun. Satu perjanjian gas asli bernilai $36 bilion antara Israel, Mesir dan rakan-rakan mereka yang berorientasikan Amerika telah dimeterai. Pelaburan teknologi swasta antara negara-negara yang menandatangani perjanjian itu melonjak sebanyak 431% dalam masa setahun sahaja, dengan usaha sama dalam bidang AI, keselamatan cyber, pertanian dan pertahanan menjadi perkara biasa yang baharu. Perkara yang sering terlepas pandang ialah negara-negara Arab bukanlah berbuat baik kepada Israel dengan menandatangani perjanjian itu. Mereka mahukan akses kepada apa yang telah dibina oleh Israel kerana Israel, sebuah negara sebesar New Jersey tanpa minyak dan dikelilingi oleh jiran-jiran yang bermusuhan sejak hari ia diasaskan, entah bagaimana telah menjadi salah satu negara paling maju dari segi teknologi di dunia.
Negara-negara ini faham bahawa permusuhan terhadap Israel bukanlah harga yang berbaloi untuk dibayar jika dibandingkan dengan semua manfaat yang boleh mereka peroleh dengan menandatangani perjanjian itu. Bagi Arab Saudi khususnya, yang sedang berusaha membina keseluruhan ekonomi pasca minyak melalui program Wawasan 2030 dan telah komited 100 bilion dolar untuk menjadi hub teknologi global. Akses kepada inovasi Israel bukan sekadar suatu formaliti diplomatik. Ia adalah sesuatu yang telah mereka terhalang selama 75 tahun, dan mereka benar-benar sungguh-sungguh memerlukannya. Tetapi makna yang lebih mendalam tentang perjanjian itu sebenarnya bukan sekadar ekonomi. Yang penting ialah implikasinya terhadap Iran. Pengaruh Iran di Timur Tengah sebenarnya tidak pernah semata-mata tentang keupayaan ketenteraan, walaupun keupayaan itu memang wujud dan serius. Asas kepada segala yang dilakukan oleh Iran di peringkat serantau ialah keupayaan untuk merekrut, mengumpul dana, menggugat kestabilan kerajaan jiran dan meletakkan dirinya sebagai pemimpin yang wajar diikuti. Berpaksikan kepada naratif politik dan agama, iaitu bahawa dunia Islam bersatu dalam menolak Israel dan Iran adalah juara yang benar bagi pendirian tersebut. Dan mana-mana kerajaan Arab yang mendekati Israel dianggap mengkhianati perjuangan Islam. Kisah yang direka-reka itulah yang memberi Iran pengaruh serantau, saluran perekrutan dan justifikasi domestik untuk membelanjakan sumber rakyatnya ke atas konflik luar selama berdekad-dekad, bukannya untuk negara sendiri. Dan penting untuk diingat bahawa pandangan ini bukanlah pandangan yang dikongsi oleh seluruh umat Islam. Terdapat suara-suara penting dalam kalangan sarjana Islam yang sejak lama berpendapat bahawa permusuhan terhadap kewujudan Israel adalah satu binaan politik dan bukannya keperluan agama yang sebenar. Dan suara-suara tersebut semakin mendapat kredibiliti apabila normalisasi terbukti boleh dilakukan dan tiada apa-apa bencana besar yang berlaku. Namun, semakin pendapat itu diterima umum, semakin Republik Islam menjadi tidak relevan. Dan itulah sebab utama mengapa Iran bertindak untuk menghentikannya. Sebelum 7 Oktober 2023, perjanjian damai Arab Saudi-Israel dilaporkan hanya tinggal beberapa minggu sahaja lagi untuk ditandatangani. Dengan rangka kerja sudah tersedia dan saluran belakang sedang aktif. Yahya Sinwar menyapakannya secara terbuka 5 hari sebelum serangan itu, bahawa normalisasi antara Arab Saudi dan Israel sedang berkembang dengan pesat dan itulah yang perlu dihentikan. Dan kemudian Hamas melancarkan apa yang kini kita semua sudah kenali, malangnya. 7 Oktober adalah satu operasi yang dirancang dengan teliti selama 2 tahun, menurut dokumen yang ditemui dari terowong di Gaza yang direka khusus untuk menghancurkan momentum ke arah perjanjian antara Arab Saudi dan Israel, untuk menjadikan Israel sebagai pihak penyerang di mata dunia Islam sekali lagi, dan untuk menjadikan normalisasi mustahil secara politik bagi mana-mana pemimpin Muslim selagi Gaza terus terbakar. Di belakang Hamas ialah Iran, bukan serangan khusus itu, tetapi secara amnya. Penyelarasan sumber dan arah strategiknya ada di situ, kerana ia sepatutnya berjuang untuk memastikan perjuangan Palestin terus hidup dan dengan itu menjauhkan normalisasi, kerana normalisasi membuktikan bahawa perjuangan Palestin tidak lagi menjadi keutamaan. Arab Saudi menandatangani perjanjian Abraham akan bermakna permulaan kepada pengakhiran segala-galanya yang menjadi asas kewujudan Republik Islam. Jika penjaga tempat suci Islam yang paling mulia memutuskan bahawa Israel tidak perlu menjadi musuh, Iran akan kehilangan sebab yang telah membenarkan kewujudannya sebagai sebuah negara berteraskan revolusi selama 45 tahun dan tuntutan untuk memimpin apa-apa pun akan lenyap begitu sahaja. Kerana Arab Saudi sangat berpengaruh dalam dunia Arab, jadi Iran menggunakan Hamas untuk menggagalkan perjanjian Arab Saudi pada tahun 2023. Perjanjian itu runtuh, peperangan pun berlaku dan untuk satu tempoh kelihatan seperti Iran telah menguruskan situasi itu dengan berkesan. Malangnya, mereka ternyata silap. Sekarang, untuk mendapatkan perjanjian yang mereka sangat perlukan, Trump menuntut perjanjian dengan Arab Saudi, ditambah Pakistan, ditambah Qatar, serta seluruh dunia Islam sebagai harga untuk menamatkan peperangan yang mereka mulakan pada 7 Oktober. Ironinya memang sukar untuk dilebih-lebihkan. Maksud saya, ia adalah skakmat segala skakmat. Sekarang, untuk lebih jelas, Iran bukanlah pihak yang mendorong Hamas untuk memulakan perang ini. Itu adalah keputusan Hamas sendiri. Tetapi Hamas dibiayai oleh Iran, dan ideologi mereka adalah sama. Jadi, kenapa Arab Saudi, Pakistan, dan Qatar dipilih secara khusus? Sebenarnya, gelaran rasmi Raja Arab Saudi ialah penjaga 2 masjid suci, iaitu penjaga Mekah dan Madinah. Dan autoriti agama yang dimiliki oleh beliau, yang merangkumi 1.8 bilion umat Islam di seluruh dunia adalah berbeza daripada mana-mana jawatan politik lain mungkin di dunia ini. Maksud saya, mungkin anda boleh bandingkan dengan Paus. Arab Saudi menandatangani perjanjian normalisasi dengan Israel bukan sekedar menambah satu lagi negara ke dalam senarai diplomatik.
Ia akan menjadi satu pengisytiharan daripada pihak berkuasa agama tertinggi dalam dunia Islam Sunni bahawa konflik dengan Israel telah berakhir. Dan bahawa masa depan dunia Muslim tidak lagi berpusat kepada meneruskan perjuangan ini. Dan dakwaan bahawa seluruh dunia Muslim menyokong penentangan Iran jelas tidak lagi relevan selepas itu. Saya rasa itu sangat penting. Belum lagi mereka mengatakan, kami sudah selesai dengan perjuangan Palestin ini. Ia telah melelahkan kita semua. Pakistan mempunyai kepentingan yang sangat berbeza kerana Pakistan bukanlah negara Arab. Tetapi ia adalah negara Muslim dengan 240 juta penduduk. Negara kelima paling ramai penduduk di dunia dan satu-satunya kuasa nuklear majoriti Muslim yang wujud. Dan paspornya telah dicop dengan perkataan tidak sah untuk perjalanan ke Israel sejak tahun 1948 tanpa sebarang gangguan selama 77 tahun. Jika Pakistan menandatangani, isyarat itu akan sampai ke setiap negara majoriti Muslim di dunia, dari Indonesia ke Malaysia ke Bangladesh hingga ke Afrika Barat, bukan hanya negara-negara Arab, dengan jelas mengatakan bahawa konsensus yang membentuk 77 tahun terakhir telah berakhir. Dan Pakistan sentiasa berkata secara peribadi bahawa mereka hanya akan mempertimbangkan untuk bergerak jika Arab Saudi bergerak dahulu kerana sokongan Arab Saudi memberi perlindungan politik dan agama kepada negara-negara Muslim lain untuk turut serta. Yang bermaksud apabila Arab Saudi menandatangani, ia bukan hanya membawa Arab Saudi. Ia berpotensi membuka jalan kepada semua negara lain yang telah menunggu isyarat itu. Qatar adalah yang paling sukar untuk difahami jika Anda telah mengikuti rantau ini untuk tempoh masa yang lama. Kerana Qatar bukan sahaja menempatkan kepimpinan politik Hamas selama bertahun-tahun, ia juga membiayai kumpulan Palestin dan penyusupan ke barat. Dan seluruh identiti serantau Qatar dibina atas mengekalkan hubungan dengan semua pihak dan tidak memilih mana-mana pihak secara tetap, tetapi pada masa yang sama mendorong ideologi yang sangat berbahaya di belakang tabir. Jika Qatar menandatangani perjanjian Abraham, negara yang memberi Hamas tempat tinggal secara rasmi berada dalam kerangka normalisasi dengan Israel. Secara pribadi, saya rasa Qatar adalah negara musuh Israel dan patut diisytiharkan begitu. Tetapi, ini akan menjadi satu perubahan yang sangat pelik, bukan sahaja untuk Israel, tetapi untuk seluruh Barat. Adakah Qatar akan mengumumkan secara terbuka bahawa mereka sedang mengubah strategi? Saya ingin melihat perkara itu. Tetapi, kenapa mana-mana negara ini mahu menandatangani? Soalan jujurnya ialah, kenapa mana-mana negara ini akan mempertimbangkan perkara ini sekarang sedangkan mereka tidak melakukannya selama berdekad-dekad? Dan jawapannya bukanlah tekanan diplomatik Amerika dan ia juga bukan perubahan pendirian terhadap Israel. Jawapannya ialah apa yang Iran lakukan kepada negara-negara ini semasa perang. Sekali lagi, ironi. Selama berdekad-dekad, menentang Israel benar-benar tidak membawa sebarang kos kepada kerajaan-kerajaan ini. Ia menjana sokongan agama dan politik. Ia menghalang Iran daripada menyasarkan mereka secara langsung. Ia tidak pernah memerlukan mereka benar-benar melakukan apa-apa atau melawan sesiapa pun. Palestin adalah sesuatu yang mereka boleh sokong dalam ucapan tanpa menjejaskan kehidupan atau ekonomi mereka dengan cara yang bermakna. Tetapi Iran tetap menyerang mereka. Loji penapisan minyak Arab Saudi, bandar-bandar UAE, infrastruktur Emiria, perkapalan di Teluk dan ia terus melakukannya walaupun semasa tempoh gencatan senjata. Dengan drone menyerang pinggir loji kuasa nuklir UAE semasa tempoh yang sepatutnya menjadi jeda permusuhan. Kerajaan-kerajaan ini mendapati semasa perang ini bahawa kedudukan berkecuali mereka sebenarnya tidak melindungi mereka daripada apa-apa pun. Jadi soalan yang mereka tanya sekarang bukanlah bagaimana untuk mengelak daripada memihak, tetapi bagaimana untuk memastikan mereka tidak berada dalam situasi ini lagi. Dan jawapan praktikal kepada soalan itu melibatkan penyertaan rasmi dalam seni bina keselamatan yang paling sesuai untuk menghalang Iran. Tiada kewajipan untuk berperang dalam peperangan Israel dalam perjanjian-perjanjian ini. Tiada apa-apa yang menyerupai komitmen gaya NATO. Tetapi apabila Iran melancarkan 300 drone dan peluru berpandu ke atas Israel pada April 2024, Arab Saudi dan UAE secara senyap berkongsi data penjejakan radar dan membantu memintas projektil Iran, melakukannya secara rahsia dan terbuka, kemudian menafikannya pada keesokan pagi. Kerana peluru berpandu Iran yang menuju ke Israel melintasi ruang udara Arab Saudi dan memintasnya adalah operasi pertahanan yang sama, tidak kira negara mana yang menjadi sasaran. Geografi menjadikannya satu masalah, bukan dua masalah yang berasingan. Dan Israel membantu Emiria Arab Bersatu semasa perang Iran baru-baru ini dengan melindungi mereka dan memberikan teknologi untuk mempertahankan diri daripada drone. Kita sedang bekerjasama. Rasmikan perkara itu melalui integrasi komando tentera bersama, sistem pertahanan peluru berpandu bersama, rangkaian risikan dan kerjasama keselamatan cyber.
Dan apa yang terbina ialah satu gabungan negara-negara yang disatukan oleh kepentingan strategik bersama untuk menghalang Iran daripada mendominasi rantau ini. Dan gabungan itu dengan Autoriti Agama Arab Saudi dan status nuklir Pakistan serta kekuatan ekonomi negara-negara Teluk bersama keupayaan ketenteraan dan teknologi Israel mewakili gambaran pencegahan yang sangat berbeza daripada apa yang pernah dihadapi oleh Iran sebelum ini. Berdepan dengan Israel apabila Pakatan Amerika mempunyai dimensi politik yang rumit adalah satu pertimbangan. Berdepan dengan keseluruhan kumpulan negara-negara ini bersama-sama, satu gabungan yang disatukan oleh pemahaman bersama mereka tentang apa sebenarnya Iraq dan apa yang diinginkannya adalah sesuatu yang sangat berbeza. Dan perbezaan antara gabungan ini sebagai sekutu dan Amerika Syarikat sebagai sekutu adalah sangat besar. Tetapi kita akan bincangkan itu sebentar lagi. Tetapi di sebalik semua ini ialah Koridor Ekonomi India Timur Tengah Eropah, IMEC, satu laluan infrastruktur dan perdagangan yang dicadangkan untuk menghubungkan India ke Eropah melalui UAE, Arab Saudi, Jordan dan Israel. Direka untuk bersaing dengan inisiatif jalur dan laluan China. Dan tindakan sengaja memintas Iran hanya boleh dilaksanakan dalam kerangka normalisasi yang diperluas. Ini bermakna seni bina ekonomi dan seni bina keselamatan sedang dibina sebagai satu perkara, bukan dua. Kerana penguasaan Iran ke atas Selat Hormuz adalah masalah yang semua orang faham perlu diselesaikan. Tetapi perjanjian damai seperti ini berpotensi untuk menyelesaikan masalah itu juga. Jadi, sama ada perjanjian itu baik untuk Israel adalah satu persoalan yang perlu kita jawab kerana ia bukan sesuatu yang mudah. Dalam jangka masa pendek, perjanjian ini tidak begitu baik untuk Israel. Secara ringkasnya, kewujudan Republik Islam bermakna Israel berada dalam bahaya. Israel mahu Republik Islam digulingkan dan keupayaan ketenteraan Amerika yang besar telah digunakan dalam perang ini, sesuatu yang Israel sendiri tidak miliki. Dan rejim itu masih wujud dengan peluru berpandu balistiknya yang masih utuh, serta kelegaan keuangan yang besar mungkin akan diterima. Dan tidak, Israel tidak mengawal dasar luar Amerika. Ini adalah keputusan Trump yang dibuat berdasarkan pertimbangan ekonomi dan politik Amerika, dan Israel hanyalah rakan kongsi kecil dalam hubungan ini. Sesuatu yang sangat jelas pada saat ini. Netanyahu kini perlu menjelaskan kepada rakyat Israel yang menyokong perang ini dan mahu ia diteruskan mengapa ia mungkin berakhir begini, sesuatu yang bukanlah kedudukan selesa bagi seseorang yang membina seluruh identiti politiknya sebagai penjaga keselamatan Israel. Tetapi, dan saya tekankan perkara ini, pandangan jangka panjang sebenarnya berbeza dan ia memerlukan penerimaan terhadap sesuatu yang ramai orang sukar untuk terima. Rakyat Israel terpaksa melakukan perkara ini dengan Hamas di Gaza, dan kini mungkin perlu melakukannya dengan Iran pula. Republik Islam adalah sebuah ideologi revolusioner yang tertanam dalam seluruh aparatus negara, dalam IRGC, dalam sistem pendidikan, dan juga struktur keagamaan negara tersebut. Dan 45 tahun tekanan Amerika melalui sekatan, pembunuhan, serangan siber, dan tindakan ketenteraan masih belum berjaya menamatkannya. 6 minggu pengeboman masih belum berjaya menamatkannya. Anda boleh memusnahkan kemudahan nuklear dan mereka akan membinanya semula. Anda boleh menyingkirkan pemimpin tertentu dan pemimpin baharu akan muncul. Setiap pentadbiran yang cuba berurusan dengan Republik Islam akhirnya tetap meninggalkannya dalam keadaan masih bertahan, yang pada satu ketika tidak lagi menjadi satu kejutan dan sebenarnya mula menjadi maklumat penting tentang realiti yang perlu kita terima. Persoalannya ialah, apa yang sebenarnya anda boleh lakukan terhadap ancaman yang tidak boleh dihapuskan secara fizikal kerana ia bersifat ideologi? Dan jawapan yang nampaknya sedang diusahakan oleh Trump ialah membina situasi serantau di mana Iran menjadi terasing secara strategik dengan cara yang tidak pernah berlaku sebelum ini. Di mana penjaga Mekah dan satu-satunya kuasa nuklear Muslim di dunia secara rasmi berdamai dengan Israel. Di mana gabungan negara-negara yang mempunyai alasan tersendiri untuk mengekang Iran bersatu menentang cita-cita serantau Iran. Dan di mana naratif politik bahwa seluruh dunia Muslim bersatu di belakangnya. Penentangan Iran tidak lagi mendapat perhatian kerana suara-suara paling berwibawa dalam dunia Muslim telah bergerak ke arah yang bertentangan secara langsung. Sebuah gabungan seperti itu dibina atas kepentingan strategik bersama dan pemahaman yang sangat mendalam tentang apa yang mereka hadapi. Berbanding tekanan Amerika dengan pencegahannya sendiri, pengaruhnya sendiri, dan legitimasi serantau memberikan pelindungan jangka panjang terhadap kemungkinan kebangkitan semula Iran. Ia tidak bergantung kepada siapa Presiden Amerika yang memegang jawatan. Itulah kehebatan tambahan dalam langkah ini. Timur Tengah akan bergantung kepada dirinya sendiri untuk keselamatan, bukan kepada ayah kasrak yang telah terbukti, bukan di bawah Trump, kadang-kadang sangat tidak menentu.
Trump telah berpikir untuk jangka masa panjang sepanjang masa ini. Dan dengan melihat ke masa depan serta memerhati kemana arah pendapat rakyat Amerika, beliau telah memutuskan bahwa Anda memerlukan sesuatu yang lebih kukuh daripada sekadar sokongan Amerika kepada Israel. Ketika Israel terus mengukuhkan kemandirian ketentraannya daripada Amerika Syarikat, ini memberikannya kebebasan yang lebih besar untuk bertindak berdasarkan penilaian ancamannya sendiri. Negara-negara teluk yang berkongsi pemahaman Israel tentang apa yang sebenarnya diwakili oleh Iran mungkin akan mendapati diri mereka semakin sehaluan dengan keupayaan itu, bukannya menentangnya. Dan yang lebih penting, masa depan Iran bukan sahaja bergantung kepada Amerika untuk memahami ancaman itu, tetapi kepada orang-orang yang benar-benar mengetahuinya. Inilah yang menjadikan detik ini benar-benar penting apabila kita melihat gambaran penuh tentang bagaimana semuanya terjadi. Pada tahun 2023, Iran menggunakan Hamas untuk menggagalkan perjanjian damai Arab Saudi-Israel yang hanya tinggal beberapa minggu untuk ditandatangani dengan melancarkan pembunuhan beramai-ramai terhadap orang Yahudi yang terburuk sejak Holocaust, khusus untuk menghentikan normalisasi Arab-Israel dan mengekalkan kedudukannya sebagai juara penentangan Muslim. Ia berjaya, perjanjian itu lenyap. Perang pun tercetus dan Iran berjaya membeli masa untuk dirinya. Namun perang yang tercetus pada 7 Oktober itu kini digunakan sebagai alat tawar-menawar untuk menuntut sesuatu yang jauh lebih besar daripada perjanjian yang Sinwar korbankan nyawanya untuk menghalang. Walaupun liputan media tertumpu kepada sama ada Trump telah dikalahkan dari segi strategi dalam butiran gencatan senjata, sekali lagi, gencatan senjata yang mungkin akan menjadi tidak relevan, satu perancangan jangka panjang sebenarnya sedang terbentuk. Satu perancangan yang dibina atas pengiktirafan bahawa Republik Islam itu tidak akan lenyap hanya melalui tindakan ketenteraan semata-mata. Dan tempoh tekanan maksimum yang dicipta oleh perang ini mungkin merupakan satu-satunya peluang untuk mendapatkan sesuatu yang kekal daripada negara-negara yang akhirnya cukup terdesak untuk benar-benar mempertimbangkannya. Ini adalah perbuatan Iran. Adakah ia akan berjaya? Sejujurnya, kita masih sangat jauh daripada perjanjian di meterai. Iran sudah pun menarik balik komitmen yang dibuat minggu lepas. Qatar telah menghabiskan bertahun-tahun dan sumber yang besar untuk membina identiti serantau yang berasaskan pendirian berbeza daripada pakatan seperti ini. Dan Arab Saudi kini berdepan dengan 99% tentangan dalam negara terhadap usaha normalisasi. Dan saya tidak fikir Israel sedang tergesa-gesa atau bersemangat untuk menjalinkan kerjasama rasmi dengan negara-negara yang sebelum ini membiayai musuh-musuhnya. Terdapat langkah-langkah yang serius dan rumit antara kedudukan kita hari ini dan apa-apa yang menyerupai apa yang digambarkan oleh Trump. Dan perkara ini benar-benar boleh gagal. Tetapi persoalannya memang telah berubah. Republik Islam adalah satu idea. Dan idea tidak akan berakhir hanya kerana kempen ketenteraan. Dan menerima realiti itu bukannya menentangnya, nampaknya itulah sebenarnya matlamat jangka panjang di sini. Membina satu gabungan negara-negara yang mempunyai segala sebab untuk mengekang Iran. Itu adalah jawapan yang berbeza kepada masalah yang sama yang telah menolak setiap jawapan lain selama 45 tahun. Dan jika itulah yang dimaksudkan sejak awal, jika inilah rancangan yang sentiasa berjalan di sebalik kekecohan rundingan gencatan senjata, kekecohan media dan kritikan daripada sekutu-sekutu Trump sendiri, maka satu-satunya persoalan yang tinggal ialah apa lagi yang dirancangkan? Saya Ira K dan kita akan berjumpa lagi pada masa akan datang.